بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, kita merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita beriktikaf di dalam masjid ini. Dan insya-Allah pada malam ini saya akan bicarakan kisah, antaranya kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Antara benda yang Nabi Ibrahim alaihi salam mohon kepada Allah taala ialah doa baginda, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan kepada daku anak yang soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala telah makbulkan doa baginda Nabi Ibrahim. Maka baginda dikurniakan anak yang amat soleh, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq alaihi wassalatu wassalam. Dan antara benda doa juga Nabi Ibrahim doa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Rabbi habli, ya Allah kurniakan kepada daku hukman, hikmat kebijaksanaan, wa alhiqni bis salihin, dan kau golongkan daku bersama dengan orang yang saleh, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan kau jadikan aku ni mendapat nama yang harum di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Baik, Nabi Ibrahim AS minta supaya nama dia ni harum. Bila? Setelah dia mati. Setelah dia mati dia nak supaya nama dia harum. Maka Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada Nabi Ibrahim harum nama dia, baik sebutan dia. Kerana apa? Antaranya Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat ketika mana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak dia, iaitu Nabi Ismail. Kisah tersebut Allah Ta'ala cerita, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ceritanya bila mana kedua-dua mereka, siapa dia? Nabi Ibrahim dengan Nabi Ishaq telah menyerah diri pada Allah Ta'ala, wa tallahu lil jabin, dan diletakkan Nabi Ismail untuk disembelih. Bila nak sembelih, wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami pun seru dengan kami memanggil, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah benarkan mimpi kamu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami tetap memberi balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini merupakan ujian yang amat besar. Wa fadainahu bidzibhin 'azim, dan kami gantikan anak kamu Ismail dengan sembelihan yang besar, iaitu kibash. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan ibadat ini fil akhirin, untuk orang yang datang kemudian. Baik, ungkapan sama, fil akhirin. Nabi Ibrahim doa, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, jadikan daku ni ada sebutan nama harum fil akhirin, untuk orang yang datang kemudian. Allah jawab dalam surah As-Saffat, wa tarakna 'alaihi fil akhirin, kami jadikan ibadat korban ini terus menerus berlaku untuk umat yang datang kemudian. Kenapa? Kerana Nabi Ibrahim nak supaya umat yang datang kemudian sebut nama harum tentang baginda. Maka Allah Ta'ala sunnahkan ibadat korban. Jadi bila Allah sunnahkan ibadat korban untuk orang yang datang kemudian, maka
terkenallah Nabi Ibrahim dengan nama harum. Dan Nabi Ibrahim adalah Nabi yang kita sebut nama dia dalam selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Tak sebut nama Nabi lain. Maknanya makbul doa Nabi Ibrahim AS. Di sini ada dua bentuk kemakbulan doa Nabi Ibrahim. Yang pertama, makbul nak anak soleh. Kemudian makbul pula nama harum. Dan Allah Ta'ala pula jadikan buat haji itu rukun pula. Dan haji itu merupakan amalan yang mana Nabi Ibrahim bila dia buat Kaabah, dalam kitab tafsir sebut, dia bangunkan Kaabah bersama dengan Nabi Ismail. Lepas bina Kaabah, Allah Ta'ala arahkan supaya Nabi Ibrahim panggil orang buat haji. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. وَأَذِّنْ, panggil orang, fil haji, buat haji, ya'tuka rijala, pasti mereka akan datang dalam keadaan berjalan kaki. Wa'ala kulli dhamir, bahkan mereka akan datang bawa naik unta kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka datang dari ceruk rantau yang jauh. Nabi Ibrahim bila ada arahan ini, Nabi Ibrahim kata, macam mana aku nak panggil orang? Wa sauti la yanfudh, sedangkan suara aku tidak telus. Kata Allah Ta'ala, alaikat ta'zin wa alainal balagh. Aku suruh kau panggil sudahlah. Akan sampai kepada siapa-siapa yang aku kehendaki. Alainal balagh, kerja aku akan sampaikan. Nabi Ibrahim pun naik bukit Safa. Nabi Ibrahim pun panggil. Semua orang buat haji belaka. Mai buat haji. Maka Allah Ta'ala takdirkan untuk suara itu sampai kepada seluruh orang yang berada di alam ruh. Kemudian orang pun jawab, labbaik Allahumma labbaik. Yang jawab labbaik Allahumma labbaik, nanti dia jadi manusia, dia sampai ke Mekah buat haji. InsyaAllah kita semua waktu di alam ruh dulu kita jawab labbaik Allahumma labbaik. Sebab tu orang kata, kenapa tak pergi haji? Tak sampai seru. Ngarut lama dah Nabi Ibrahim seru. Jadi moga-mogalah orang yang nak pergi haji ni, kita doakan supaya dapat hajjam mabrura, wa sa'yam mashkura, wa dhanban maghfura, wa tijaratan lan tabur. Hajjam mabrura, haji mabrur, wa sa'yam mashkura, usaha buat dia itu akan dihargai oleh Allah Ta'ala. Wa dhanban maghfura, dosa dia Allah Ta'ala ampun. Wa tijaratan lan tabur, dan perniagaan dia, pelaburan dia buat haji itu tidak akan rugi sampai bila-bila. Baik, itu satu. Yang kedua, habis cerita haji. Yang kedua antara benda yang Nabi SAW ajarkan kepada kita ketika mana orang nak pergi Mekah, antaranya Umar Al-Khattab. Bila Umar Al-Khattab nak pergi ke Mekah, Nabi SAW jumpa dengan Umar. Apa Nabi bagi tahu kepada Umar? Asyrikna fi salihi du'aika wa la tansana. Asyrikna, libatkan kami sama, fi salihi du'aika, di dalam doa-doamu yang baik, wa la tansana, jangan lupa kami. Rasulullah SAW tu, dia sendiri kalau dia doa confirm dia makbul. Tapi bila dia dengar Nabi, dia dengar Umar Al-Khattab nak pergi Mekah, nak buat umrah waktu tu. Bila? Ketika berada di Madinah. Dia minta izin dengan Rasulullah nak buat umrah. Maka Rasulullah bagi izin, dan Rasulullah kata, libatkan kami sama dalam doa-doamu yang baik dan jangan lupa kami. Maka itu sunnah. Maka bila itu sunnah, Nabi walaupun dia hebat, dia minta supaya Umar pergi berdoa untuk dia juga. Maka antara sunnahnya kita minta Tuan Imam Zul pergi Mekah, jangan lupakan kami, libatkan kami dalam doa-doa kami. Dan antara doa-doa, banyak-banyak doa yang kita minta supaya Imam Zul doa untuk kita, antaranya adalah kita nak supaya kita ni jadi soleh,
anak-anak zuriat keturunan kita jadi soleh belaka. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim tadi dah. Antara benda paling nikmat bila anak soleh, anak cerdik. Betul tak? Hari ni SPM kan? SPM bila kita tengok keputusan PSO yang dapat, yang anak-anak cemerlang, Allah nikmatnya. Tengok ayah dia datang, mak dia datang, Allah nikmatnya. Anak saya pun apa nama SPM juga dapat keputusan PSO juga, Allah gembiranya. Rasalah gembira bila anak cemerlang. Rasa kegembiraan itu benarlah. Benarlah kata apa nama Quran kata, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Kurniakan kepada kami dan pasangan hidup, kurniakan kepada kami pasangan hidup dan anak-anak yang menyejukkan mata hati kami. Dan perkataan qurratu a'yun hanya ada pada anak dan hanya ada pada syurga. Al-Quran hanya anak, isteri, syurga. Sebab tu Nabi ajar doa. Satu doa, saya dah bagi hadiah dulu satu buku. Buku doa munajat. Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, kau lindungi aku daripada dapat jiran yang jahat. Satu, kita kalau baik macam mana pun, kalau kaya macam mana pun, bila dapat jiran sakit hati, tak aman. So minta Allah Ta'ala jauhkan kita dari jiran jahat. Yang kedua, wa min zaujin tusyayyibuni qabla al-mashib. Dan minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada pasangan hidup yang mengubankan kita sebelum patut kita beruban. Boleh bini asyik-asyik minta Shopee, Lazada, tu kerja dia. Mau tak beruban. Minta Allah jauhkan. Tak ada doa ni, Nabi ajar. Wa min waladin yakunu alayya rabba. Ni takut juga. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada dapat anak yang mana anak tu rabba, jadi tuan. Anak tu jadi tuan. 3. Wa mim malin yakunu alayya azaba. Dan daripada harta yang mana dengan sebab harta tu aku diseksa. 4. Wa min khalilim makirin. Dan daripada kawan yang jahat. Ainuhu tarani wa qalbuhu yarani. Mata dia tengok pada aku, tapi hati dia duk fikir lagu mana nak kuasai aku. Idza ra'a hasanatan dafanaha. Kalau dia tengok benda baik pada diri aku, dia terus dafanaha, kebumikan. Bukan sembunyi lagi, ke bumi tu. Dafana ni maksud dia ke bumi. Tengok baik pada kawan dia, dafanaha, dia sembunyikan. Dia kebumikan. Wa idza ra'a hasanatan adza'ah wa idza ra'a sayyi'atan adza'aha. Kalau dia tengok sikit je benda buruk pada kawan dia, adza'aha, terus dia viralkan. Nabi minta supaya kita ni jauh daripada jiran jahat, pasangan hidup yang menyerabutkan, anak yang bersikap seperti tuan, harta yang menyebabkan kita diazab. Yang kelima, kawan yang tak ada kerja lain, tengok benda buruk je pada kita. 5 perkara ni. Jadi minta supaya Imam Zul doa lah supaya orang sini semua selamat daripada 5 perkara ni. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi selain daripada minta Imam Zul doa, kita pun kena ada jugalah usaha. Usaha untuk dapat anak soleh. Jadi usaha untuk dapat anak soleh ni saya dah senaraikan satu persatu ni dalam buku saya ni. Hari ini saya akan sebut secara ringkas. Yang pertama, nak dapat anak soleh, anak cerdik ni, yang pertama sekali kena pilih mak tu dulu. Tu nombor 1. Yang belum kahwin ni, tak apalah dengar. Pertama kena pilih isteri. Jangan cari lagi lah, tunggu dulu. Budak sekolah sangat ni. Nanti dia cari dah isteri sekarang altih. Pertama kena pilih isteri. Nabi bersabda, takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Kamu kena cari tempat kamu nak letak benih untuk dapat anak ni. Kena cari, kena pilih yang solehah. Soalannya siapa dia tahu seorang perempuan tu solehah? Zaman sekarang kita tak tahu. Oleh kerana kita tahu, kita kena tanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berkenan kepada seorang tu, rasa okey je, jangan cepat-cepat nak kahwin. Tanya Allah dulu. Tanya Allah ni dia panggil solat sunat istikharah.
Semayang, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru wa anta 'allamul ghuyub. Doa dia. Ya Allah, minta tolong pilih untuk aku, minta tolong takdirkan untuk aku. Engkau Maha mengetahui, aku tak tahu. Kau berkuasa, aku tak ada kuasa. Engkau tahu benda-benda yang aku tak tahu, benda-benda gaib kau tahu belaka. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa ma'adi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Ya Allah, andai katalah aku kahwin dengan hamba Allah ni menyebabkan agama aku makin baik, dunia aku makin baik, akhirat aku makin baik, seluruh urusanku makin baik sebab aku kahwin dengan dia. Tolong takdirkan aku boleh kahwin dengan dia. Tolong permudahkan urusan aku dan tolong berkati perkahwinan kami. Soalannya, waktu dulu waktu nak kahwin ada baca doa ni? Ada semayang sunat istikharah? Ada, alhamdulillah. Sudah semayang apa semua dah berkenan. Berkenan, bolehlah mintalah cakap dengan bapak dia. Mintalah. Bila dah kahwin tu buat apa mula-mula? Semayang sunat 2 rakaat. Semayang sunat. Abdullah Ibn Mas'ud sebut, kalau boleh semayang sunat ni semayang 2 orang tu, tak suruh tunjuk kat orang. Zaman sekarang sudah akad pergi semayang tepi sana. Isteri bukan main lagi, pakai baju gaun putih ketat, lepas tu sujud rokok. Allah, imam pening tengok. Imam tu imam pula bini baru mati. Aduh, pening pun. Kau semayang 2 orang tu sudahlah. Bila malam karang tu. Sebaik-baik sembahyang sunat ialah di rumah dan tempat orang tak nampak. Sembahyang 2 orang tu, sudah sembahyang tu doa, Allahumma barik li fi ahli wa barik laha fiyya wajma' bainani ma jama'ta fi khairin wa farriq bainana idza farraqta ila khairin. Ya Allah, mohon berkat ya Allah. Berkat aku sebab kahwin dengan dia, berkat dia sebab kahwin dengan aku. Kalau kami duduk sekali, duduk baik-baik. Kalau kami duduk jauh-jauh pun, PJJ baik-baik. Ada doa lama dah Nabi ajar. Lepas tu, paling pegang ubun-ubun isteri. Pegang ubun-ubun. Ni. Pegang ubun-ubun, baca. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku nak yang baik-baik je pada isteri aku. Dia pandai masak, aku nak. Dia pandai mengemah, aku nak. Dia baik-baik, aku nak berlaku. Wa khaira ma fiha, dan segala kebaikan yang ada pada dirinya. Wa a'udzubika min syarriha, yang buruk-buruk aku tak nak. Wa khaira ma fiha, dan segala keburukan yang ada pada dirinya. Wa khaira ma jabaltaha alaihi, maknanya segala benda baik aku nak, yang buruk aku tak nak. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwaja ahadukum, apabila seorang kamu berkahwin, awishtara, ataupun dia beli, khadiman au jariyatan au dabbatan, kalau dia kahwin dengan seorang perempuan atau dia beli hamba. Zaman dulu tak ada hamba, zaman sekarang tak adalah. Satu. Au khadiman, atau dia beli khadam. Au dabbatan, atau dia beli kenderaan. Falyakhudh binasiyatiha wal yaqul, kenalah orang ni pegang ubun-ubun dia dan baca doa ni. Doa ni kena baca. Kalau beli kenderaan, zaman dulu kenderaan apa nama? Kuda, unta, pegang kat dia punya ubun-ubun. Pergi kat ubun-ubun unta tu baca, ya Allah, aku nak kebaikan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Baca tu. Ustaz, sekarang kereta, mana ubun-ubun kereta? Sudah. Steering ke enjin? Tak tahu, tanya komen. Kenapa tanya saya? Saya tak tanya komen. Waktu baru ni saya beli kereta untuk anak saya, khidmat untuk mak saya kat kampung. Dia telefon, "Bah, nak buat apa ni, bah?" Kata baca doa. Baca doa apa? Baca doa ni nanti bapa send. Ada hadis. Saya pun send. Saya pun voice. Dia pun dengar, lepas tu dia baca. Alhamdulillah. Kena mandi ke? Dia tanya, kena mandikan ke? Saya kata tak usah mandikan lah. Tak usah mandikan dengan air lah. Kenapa? Dah baca doa tu, Nabi ajar baca doa. Baca doa. Habis orang mandikan, tak usah mandi lah. Kenapa dia kata?
Cerita mandikan ni gini saya kata. Zaman-zaman dulu, orang zaman-zaman dulu ni orang, kita faham kan, kita belajar sejarah kan, orang ada kaitan dengan budaya Hindu kan. Jadi budaya Hindu memang dia mandikan. Memang orang Hindu ni kalau bawa kereta, dia pergi kedai, dia mandikan. Dia pergi apa? Dia pergi kuil, dia mandikan. Jadi nak buang benda tu, nak buang sekaligus, nak buang mengejut macam tu, masyarakat kita memang orang Melayu kan dia dakwah secara asimilasi. Maknanya dakwah secara cantik. Jadi bila masyarakat dah mandikan sekarang, kita buang mandikan, kita buat sembahyang hajat, kita doakan air tu, kemudian kita mandikan. Mandikan juga tapi modified. Jadi oleh kerana modified, baik kita terima yang Nabi terus lah saya kata. Tak usah buat. Saya kata gitu. Tapi kalau orang buat, taklah kata salah. Tapi ada yang Nabi punya, buat yang Nabi. Habis kalau orang mandikan juga, saya tak kata salah. Saya kata, cuma itu modified ulama kerana dakwah. Modified ulama kerana dakwah. Anak saya pula sekarang, Amin tu, dia tengah mengajar di sekolah tahfiz selama 3 bulan sebab cuti semester. Salah seorang anak murid dia ialah seorang pelajar muallaf umur 22. Hindu masuk Islam. Jadi dia masuk Islam, dia tengah bersembunyi daripada ayah dia lah sebab ayah dia nak marah. Dia belajar Quran, jadi dia ngapal dengan anak saya. Puan bayangkan dia baru je masuk Islam, ngapal Quran laju, juzuk 30 tu dah ingat dah anak saya cakap. Rajin ya Allah. Jadi anak saya pun tanya dia. Saya tanya, betul ke orang Hindu ni kalau beli kereta baru kena mandikan di kuil? Betul? Memang kita kalau beli kereta kita akan bawa pergi kuil mandikan. Oh, patutlah ayah saya tak nak mandikan pun. Jadi anak saya mengesahkan benda tu dengan dan Presiden Persatuan Darussyifa Johor Al-Fadil Profesor Madya Dr. Hussein Junuh, dia pun ambil pandangan tak mandikan. So di sini ada 2 pandangan. Ada pandangan kata boleh mandikan, ada pandangan kata tak usah mandilah, baca doa. Jadi bagi sayanya baca doa tu confirm. Kalau orang mandikan saja tak baca doa, tak betul. Sebab dia tinggal yang sunnah, dia buat yang ni. Tapi kalau dia mandikan dan dia baca doa, boleh terima lagi. Kenapa boleh terima? Sebab mandikan itu atas dasar kerana dia buat yang lama-lama, kerana atas dasar nak dakwah, atas dasar dakwah. Tapi kalau tak mandikan pun tak apa. Jadi saya tak nak bergaduh dengan siapa-siapa. Nanti orang kata ustaz kata fikir mula jadi Wahabi tu. Cepat orang soal jadi Wahabi tu. Saya tak kata tak boleh, saya kata itu sesuai untuk dakwah zaman-zaman dulu. Sekarang kita dah ada yang confirm, yang sahih. Idza tazawwaja ahadukum, maka ambil yang tu lah. Yang tu paling bagus. Sebab apa? Sebab kita ambil yang confirm Nabi sebut adalah ada sahih. Tapi kalau ada orang mandikan, saya tak kata bid'ah, saya tak kata pun. Syirik saya tak kata. Cuma bila dah ada dalil sahih, kita buat. Ini anak soleh ke beli kereta ni? Ilmu. Jadi beli kereta pun baca doa sama, dapat isteri pun baca doa sama. Cuma isteri pegang ubun, kereta pegang, aku pun tak tahu pegang. Cuma saya cakap kat isteri, kat anak saya, pegang kat bonet depan tu. Niat ubun dia lah tu. Kalau nak cari ubun satu hal pula. Buka satu hal lah pula tak. Jadi pegang kat bonet depan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Kan? Yang tu confirm ada hadis. So kita dapat amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi soalannya, waktu kahwin dulu ada tak pegang rubu-rubu isteri dan baca doa ni? Ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, boleh tak nak buat sekarang? Boleh. Dengan syarat minta izin yang pertama tu dulu. Kalau berani. Kalau berani. Kalau tak berani, tak usah. Jangan cari penyakit.
Habis kalau nak baca pada yang dah lama ni, baca. Apa pelik ya? Balik ni baca. Baca, pegang ubur-ubur, baca. Tak apalah, waktu mula-mula kahwin 40 tahun lepas, abang tak sekolah sangat, kuliah pun tak datang. Tua ni baru sedar. Tak apa, buat sekarang. Moga-moga ada kebaikan di atas mengamalkan hadis Nabi SAW. Kemudian, bila isteri mengandung, isteri mengandung, nak buat apa? Maka amat perlulah untuk isteri itu sendiri. Dia kena banyakkan baca Quran, dan dia kena banyakkan baca ayat-ayat ketenangan supaya dia ni tenang. Dan anak-anak ni antaranya mereka ini juga terkesan dengan perasaan ketika mengandung. Kata seorang hamba Allah, dia berbual dengan saya pergi ziarah rumah dia. Saya tengok anak dia ni kuat merajuk. Anak perempuan ni berbual sekejap, merajuk pergi tepi pintu. Aduh, kenapa yang ni kuat merajuk sangat ni? Kata suami dia, mak dia lah waktu mengandung tu kuat merajuk. Mak dia waktu mengandung tu kuat sangat, cepat sangat, terasa dengan saya. Saya nampak kesannya ada pada anak ni. Anak dulu tak, anak pertama, anak kedua tak, anak ni. Anak ni kuat sangat merajuk. Cepat terasa waktu dia mengandung. So, jaga apa? Jaga perasaan supaya perasaan ceria. InsyaAllah anak ceria. Sebab apa? Sebab waktu mengandung tu dah ceria dah ibu dan ayahnya. Cara nak cerianya, antaranya bacalah ayat sakinah, ayat ketenangan. Moga-moga sentiasa dapat ketenangan. Itu ayat ketenangan. Ada satu hadis, ayat hilangkan keresahan. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Dia ada ayat untuk hilangkan keresahan dalam Sahih Bukhari. Dan zikir. Jadi amat cantiklah seorang isteri untuk zikir dengan zikir ni. Suami banyak baca Quran supaya anak yang dikandung itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian bila isteri dah mengandung nak bersalin, dan nak bersalin ni, maka bacalah beberapa kompilasi ayat ketika isteri dalam dewan bersalin supaya dipermudahkan oleh Allah isteri bersalin. Ada ayat kursi, ada ayat surah Al-A'raf 54, ada ayat apa lagi? Ayat qul a'udzu birabbil falaq, ada qul a'udzu birabbin nas. Baca ulang-ulang supaya isteri mudah bersalin. Bila bersalin je, ambil anak, azan telinga kanan, qamat telinga kiri, dan baca inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri sampai habis di telinga kanan anak berdasarkan apa yang diajarkan dalam kitab Matla'ul Badrain. Balik buka tajuk akikah dalam kitab Matla'ul Badrain, dia suruh kita baca inna anzalna di telinga kanan anak. Dan dalam kitab Al-Bajuri sebut yusannu ay yuqra'a fi udhunil mauludil yumna. Disunatkan untuk dibacakan di telinga kanan baby baru lahir suratu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surah inna anzalna, fa innahu man fa'ala dhalika, sesungguhnya siapa yang buat benda tu, lam yuqaddirillahu lahu zina tula umurihi, Allah Ta'ala akan jadikan anak ini selamat daripada maksiat zina sepanjang umur dia. Okey. Jadi itu antara yang disebut dalam kitab-kitab dan disebutlah hadis Nabi. Kemudian tahnik. Tahnik sunat dibawa kepada orang-orang alim, orang-orang soleh untuk ditahnikkan. Ketika tahnik nak baca apa? Ada diajarkan senarai bacaan, antaranya bacaan idh qalat imra'atu Imran. Kemudian baca pula doa yang Nabi Ibrahim baca kepada Ismail dan Ishak, dan Nabi Muhammad SAW baca kepada Hasan dan Husain. Apa dia? U'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli ainin lammah wa min kulli syaitanin wahammah. Itu hadis Nabi, hadis sahih. Baca untuk baby. Baca, sudah baca tu sambung lagi. Wa hassantuka bil hayyil qayyum, dan aku bentengkan anak aku ni dengan Allah yang maha hebat. Wa dafa'tu anka su bi alfi la haula wala quwwata illa billah. Ada dua riwayat. Riwayat pertama sampai wa min kulli ainin lamah wa min kulli syaitanin wahammah, itu satu riwayat sahih.
Riwayat Al-Azkar ada lagi wahassantuka. Apa kelebihan bacaan ini? Menyebabkan anak selamat daripada penyakit ain. Apa maksud penyakit ain? Penyakit bawaan mata kalau orang tengok dan dia tak reti. Kita ni kalau tengok sesuatu, kalau kita ingat Allah, kita sebut nama Allah, benda yang kita tengok selamat. Contoh, tengok anak Ustaz Rifki. Masya Allah, tabarakallah, comelnya, insya Allah. Anak tak ada masalah. Tapi adakah semua orang tengok Masya Allah, tabarakallah? Takut-takut tengok, comel molek, tak sepung ayah dia. Tak ada pun sebut Masya Allah, tabarakallah. Bahaya. Sebab itulah Niloufar dengan Riz, Riz dengan Niloufar tak tunjuk muka anak dia kan? Bila orang tanya kenapa tak tunjuk, dia takut kena penyakit ain. Betul lah tu. Betul dia cakap tu, takut kena penyakit ain. Jadi satunya jangan upload baby, gambar baby ni dalam Facebook banyak-banyak, takut orang tengok. Jadi orang tak ingat Allah Ta'ala, dia rasa ajaib, rasa takjub dengan kecantikan budak ni, dan takjub dia tidak disertai dengan zikir pada Allah Ta'ala, bahaya pada budak tu. Tetapi sekiranya seorang bapa tu, selain daripada dia tak upload, dia kena bentengkan anak dia dengan bacaan-bacaan yang Nabi ajar. Antaranya tadi, u'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli 'ainin lammah wa min kulli syaitanin wahammah. Mula-mula lahir tu azan, iqamat, inna azalna, u'idzuka bi kalimatillahi tammat. Banyak benda kena baca sebenarnya untuk anak ni supaya setan tak kacau. Banyak benda kena baca. Soalannya kita baca ke tak? Kalau kita tak baca, pastikan cucu kita tidak jadi macam tu. Maknanya anak kita ada ilmu. Anak kita ada ilmu ketika melahirkan anak. Ataupun kita, bukan cucu, ataupun anak kita seterusnya, kalau ada peluang lagi lah nak dapat anak. InsyaAllah sini orang muda-muda ni, saya ceramah di tempat orang tua tu, kalau ada peluang lagi dapat anak, dia kata kami orang lelaki ada peluang. Dia kata action tu. Oh, kami orang lelaki ada peluang lagi, saya kata. Sebab kilang boleh tambah. Action dia tu ada lagi. Tak apalah. Tapi nak bagi tahu bahawasanya kalau nak amal benda ni, bagi pada anak supaya anak dapat baca kepada cucu-cucu kita, insya-Allah. Baik. Kemudian bila anak dah besar, dah lahir, nak baca apa? Pertama kena akikah. Sebab Nabi sebut al-ghulamu murtahinun bi aqiqatin tudbahu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Baby perlu ditebus dengan akikah, yang mana disembelih pada hari ke-7. Tu paling sunat tu, hari ke-7 sembelih bagi makan. Wa yuhlaqu ra'suhu, dan dicukur kepala dia. Wa yusamma, dan diberi nama. Hari ke-7. Cukur kepala hari berapa? Hari ke-7. Dalam mazhab Syafi'i, sunat cukur kepala hari ke-7 baby lelaki dan baby perempuan. Sunat berlaku dua-dua. Dalam mazhab Hambali, baby lelaki je. Baby perempuan dia tak bagi. Sebab bagi dia perempuan ni rambut tu macam mahkota tu. Sebab itulah saya tertanya-tanya, mana dalil yang mengatakan sunat untuk cukur kepala 40 kali? Ada. Cukur kepala 40 kali setiap hari Rabu. Ada orang buat sekarang. Ada orang buat kan? Saya buka fatwa lah. Buka fatwa, cari. Tak ada. Nabi suruh hari Rabu, Nabi suruh hari ke-7. Lepas tu tak ada lah sampai 40 kali. Terutamanya kalau baby perempuan. Baby perempuan ni dalam mazhab Hambali, dia tak bagi pun cukur. Sebab perempuan ni rambut dia tu satu benda besar. Tapi ada pula zaman sekarang duk cukur kepala sampai 40 kali.
Tak naik rambut budak tu lama lah dah lah perempuan. Botak je tak comel lah. Mari mana yang tu saya tak jumpa. Minta maaf. Kalau dia jumpa bawa sini. Bawa sini hadis ke kitab ke bawa sini. Kalau bawa jumpa, okey, kita boleh amalkan. Kita boleh syadahkan. Sebab tu saya tak masuk dalam buku saya. Kenapa saya tak masuk dalam buku saya? Sebab saya tak jumpa. Kalau saya jumpa, saya masukkan. So kalau nak buat, tanya dulu, mari mana amalan? Kalau dia kata, tak, orang cakap. Tak boleh. Orang cakap tak boleh. Bawa sini dulu, dalil-dalil dia tu. Bawa dalil sini, okey, boleh. Saya pun cari-cari tak jumpa. Yang saya jumpa, kalau orang lelaki, dalam mazhab, kalau orang perempuan, hari ke-7 pun tak sunat dalam mazhab Hambali. Kena ingat, dalam mazhab Syafi'i, sunat juga. Nak bagi tahu betapa jaganya rambut dalam mazhab Hambali. Tapi kita mazhab Syafi'i kena cukur kepala hari ke-7, laki atau perempuan kena cukur. Baik. Kalau ada dalil bawa sini, kita nak tengok. Alhamdulillah, kita pun nak amal juga kalau ada dalil. Baik. Kemudian rambut tu ditimbang dan disedekahkan. Timbang kalau tengok kitab, timbang dengan harga perak. Tu yang asalnya. Timbang apa? Mungkin orang Melayu ni dia kaya, dia timbang harga emas. Kena rambut kena 5 gram. Berapa? 200 setengah. 1 gram, 5 gram, 1000 lebih. Perak lah ustaz. Perak lah. Hakikatnya sebenarnya perak dan sedekah. Harga timbangan tu kepada fakir miskin. Maknanya timbang rambut, timbang rambut RM200. Ambil RM200 pergi sedekah kepada fakir miskin. Baik. Kemudian banyakkan berdoa untuk anak-anak, bawa anak-anak pergi masjid. Dan antara benda yang penting juga saya nak sebut ketika anak nak masuk universiti. Ni anak dah nak masuk universiti ni. Kan? Dah tingkatan 5 ni, dah dapat keputusan nak pergi pusat matrik. Kita bila anak lagi pusat matrik, kita buat apa? Kita beli tu, beli ni, bagus. Patutnya satu benda kita kena buat. Satu benda kita kena buat. Apa dia? Kena pegang dada anak. Doa tu, doa perendahan hati tu biasalah. Doa supaya anak ni selamat daripada maksiat zina. Selamat. Sebab zaman sekarang orang pergi universiti, menakutkan, Jadi oleh kerana tu kita nak supaya anak kita terselamat daripada maksiat zina, kita ingat kisah Nabi SAW baca doa kepada seorang lelaki. Apa doanya? Ketika mana seorang Nabi tengah berceramah dalam sebuah masjid, seorang lelaki bangun, "Ya Rasulullah, idzalli bizina." Ya Rasulullah, bagi izin aku nak berzina. Sahabat-sahabat lain bising. Kemudian Rasulullah ajak datang depan. Bila Rasulullah ajak datang depan, Rasulullah tanya, "Atuhibbuhu li ummik?" Kalau orang berzina dengan makmu okey tak? Tak boleh. "Atuhibbuhu li ukhtik?" Kalau orang berzina dengan kakak kau okey tak? Tak boleh. "Atuhibbuhu li ibnatik?" Kalau orang berzina dengan anak kau boleh tak? Tak boleh. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kau tak suka orang berzina dengan mak kau, dengan kakak kau, kau pun tak boleh berzina dengan siapa-siapa. Sebab apa? Sebab orang yang kau zinai itu, kalau bukan mak orang, anak orang. Sama. Fadaraba Rasulullah SAW. Mungkin kemudian Rasulullah pun pegang dada sahabat tersebut. Mai sini. Mai seorang. Mai nak pegang. Bagus. Maka Rasulullah pun pegang dada sahabat tu. Rasulullah baca, "Allahumma tahhir qalbah waghfir dhanbah wa hassin farjah." Kemudian Rasulullah bertepuk. "Ya Allah, kamu sucikan hatinya, ampunkan dosanya dan jaga dia daripada terlibat dengan zina." Allah bertepuk. Setelah itu lelaki tersebut menjadi orang yang amat benci kepada maksiat zina. So, kita ni kalau ada anak ni, kita pegang, kita baca. Kita pegang, kita baca. Supaya anak-anak kita terselamat daripada maksiat zina. Apa bunyinya? Allahumma tahhir. Baca ramai-ramai. Allahumma tahhir qalbahu waghfir dhanbahu wa hassin farjahu. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah selamat belaka zuriat keturunan sampai bila-bila tak ada yang terlibat dengan maksiat. Amin ya rabbal alamin.
Lepas saya ceramah di masjid Bandar Baru Udah, saya baca gini seorang je. Waktu tu bulan Ramadan. Seorang je saya ambil contoh. Beratur suruh tepuk. Seorang tepuk. Beratur suruh tepuk dada. Tak apa, kejap lagi budak-budak ni, jumpa. Saya nak tepuk dada belakang ni. Amin. Saya tepuk, kejap datang seorang tu. Dah dewasa dah. Saya pun ustaz tepuk juga, bukan dia percaya, dia kata. Itu seorang kat masjid Bandar Baru Udah. Awal Jumaat baru ni, 2 minggu lepas, di masjid Badatul On. Sudah ceramah, seorang datang jumpa. Ustaz, yang tu seorang-seorang datang. Seorang-seorang, orang dah pelajar dah jemaah dah tak ada dah. Datang jumpa. Personal ustaz. Tolong baca doa tadi ustaz. Tepuk dada saya. Baca sendiri dah. Awak soleh dah ahli masjid. Saya ni banyak terlibat dengan meniaga ni. Meniaga pula orang perempuan sekarang. Aduh. Takut juga ustaz dia kata. Doa, saya pun baca. Tepuk dada. Maknanya orang nak doa-doa seperti itu. Jadi itulah antara doa-doa yang perlu kita baca supaya anak-anak kita selamat daripada maksiat zina. Dan banyak lagi lah. Mudah-mudahnya belilah buku ni. Ada belakang dalam ni. Kalau anak perempuan, qalbaha. Anak lelaki, qalbahu. Ada dalam, semuanya ada dalam buku ni. Boleh tuan-puan miliki. Kalau tuan-puan nak baca, tuan-puan nak hadiah pada anak-anak pun boleh. Ada dalam kereta tu. Sekadar tu sajalah. Azan dulu, betul ada majlis kan? Okey. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.